Baik, kesimpulannya hari ini kamu belajar topik panjang. Bagi panjang, apa yang kamu ukur? Okey, kamu mungkin ukur panjang objek, jarak, tempat, ketinggian, sama ada ketinggian manusia atau orang, ketinggian gunung, ketinggian bukit. Jadi setiap unit dalam panjang kamu guna unit yang berbeza. Kalau dalam objek mungkin untuk mengukur objek mungkin kamu guna unit meter, sentimeter, milimeter paling kecil. Milimeter. Kalau jarak kamu guna unit meter, kilometer. Kalau dekat sikit rumah kamu dekat dengan kedai mungkin 500 meter. Tapi kalau jarak Penang ke Kuala Selangor, okey, kita kira unit dalam kilometer. Okey, ketinggian. Kalau gunung tu tinggi. Okey, tinggi setinggi-tinggi gunung tahan sebagai contoh. Kita kira kilometer dari paras laut. Okey, gunung tahan meter dari paras laut. Okey, kalau tinggi sangat bangunan, ketinggian bangunan, okey, kita guna meter. Okey, bangunan, meter dengan kilometer. Kalau orang, kita guna unit meter, sentimeter. Jadi setiap unit panjang kamu guna pada situasi yang berbeza. Okey, jadi yang bertepatan dengan apa yang kamu nak ukur. Jadi ukuran panjang apa yang kamu guna, mungkin kamu guna pembaris. Jadi pembaris boleh mengukur dalam milimeter, sentimeter. Kalau pembaris tu panjang sedikit mungkin boleh guna meter. Baris paling panjang 1 meter sebagai contoh. Okey, kalau jarak kamu boleh menggunakan pita pengukur. Okey, dalam meter dan kilometer. Okey, begitu jugalah. Okay, kalau kita nak menukar setiap unit, sebagai contoh kalau 1 kilometer bersamaan 1 meter, kita darab dengan berapa ukuran tersebut. Contoh kilometer ke meter kita darab dengan 1000. Meter ke kilometer kita darab bahagi dengan 1000. Jadi besar ke kecil kita darab. Okey, besar ke kecil kita tambah sini. Besar ke kecil kita darab. Okey, kecil ke besar, contoh sentimeter nak tukar jadi meter, kita bahagi. Jadi unit. Okey, unit yang besar ke kecil kita darab, unit kecil ke besar kita bahagi. Baik, kamu dah belajar macam-macam bentuk nombor. Okey, sebagai contoh bentuk nombor yang kamu belajar, nombor pecahan. Okey, nombor perpuluhan. Okey, dan nombor yang biasa kamu guna nombor bulat. Kadang-kadang ukuran ini ditulis dalam bentuk nombor yang bukan nombor bulat. Sebagai contoh nombor pecahan. Kalau ditulis 1/2 kilometer. Okay. Jadi kita nak tukar jadi nombor bulat. Okay, nombor bulat. Jadi 1 kilometer, 1/2 kilometer ni bersamaan berapa meter. Jadi kita darab dengan 1000. Okay, kamu akan dapat 500 meter. Kalau tukar dengan 1000 lah. Ini bermaksud 500 meter. Sama juga kalau 0.5 kilometer, kita darab dengan 1000, kita akan tetap dapat 500 meter. Okay, ini bermaksud 1/2 0.5 500. Ini adalah nilai yang sama. 500 meter. Jadi kalaulah kamu dapat dalam bentuk 1/4 meter. Okay, tukar ke sentimeter. Ini bermaksud kita darab dengan 100. Kamu akan dapat 25 sentimeter. Okay, 1/2 meter. Okay, berapa sentimeter? Kamu akan dapat 50 sentimeter. Okay, 7/3
3/4 meter nak ke sentimeter. Kamu akan dapat, ini sama juga kamu darab dengan 100. Kamu darab dengan 100 atau kamu hafal macam cikgu 75 cm. Okey. Ni pun sama jugalah. Okey, kalau ni 1/4 0.25. Okey, setengah 0.5. Okey. 0.5. Okey, 3/4 0.75. Okey. Jadi ini adalah bentuk-bentuk nombor perwakilan nombor yang boleh digunakan, sama ada boleh digunakan dalam bentuk pecahan, okay, sama ada dalam pecahan ataupun perpuluhan ataupun nombor bulat. Okey. Jadi bagaimana kamu nak cari balik nilai dia? Kamu hanya darab atau bahagi dengan unit yang diperlukan lah. Kalau kilometer ke meter, 1000 meter ke sentimeter, 100. Ataupun cikgu minta kamu hafal. Okay, kalau okay, yang biasa 1/4, 1/2, 3/4, 1/5. Okay. Okay, bagi tahun 6. Okay, objektif bagi tahun 6. Okay. Okay, objektif bagi tahun 6 adalah penyelesaian masalah. Okey, bagi penyelesaian masalah, okey, pertama yang kamu perlu buat adalah kamu perlu faham. Kedua, kamu perlu buat strategi apa kamu punya operasi yang kamu akan lakukan. Lepas tu kamu kena lakukan strategi ataupun kamu kena laksanakan strategi. Nombor 4, kamu kena semak kamu punya jalan kerja. Jadi kamu kena semak lah, walaupun strategi kamu dalam meter, tapi jawapan dia nak dalam sentimeter. Jadi kamu perlu pastikan jawapan kamu dalam sentimeter. Okay. Jadi di sini kita ada satu soalan. Kecil-kecil sikit. Okey. Jadi soalan 16, yang kita tak sempat bincang. Soalan 16, pertama untuk darjah 6 kamu kena faham cara penyelesaian masalah. Jadi hitung panjang Q dalam sentimeter. Ini bermaksud kita kena tukar yang diberi meter ke sentimeter. Q diberi 20 lebih pendek daripada P. Jadi lebih pendek. Strategi kamu tolak. Jadi dalam sentimeter. P ni dalam meter. Jadi kita tukar jadi sentimeter. 0.8 meter tukar ke sentimeter. Kita kena darab 100. Jadi darab 100 buah titik puluhan 1, 2. Kamu akan dapat 80 cm. Di sini 80 cm. Panjang Q sama dengan 20 cm lebih pendek Q. Jadi tolak 80, tolak 20, 60 cm. Okay. Itu panjang dalam meter kedua-dua zip tersebut. Okay, jawapan nak dalam meter. Jadi kamu ada pilihan sama ada kamu nak buat jalan kerja dalam meter atau dalam sentimeter. Jadi kalau cikgu dah dapat ni dalam sentimeter, cikgu nak buat dalam sentimeter, itu kamu punya strategi, cikgu punya strategi. Jadi bila cakap jumlah operasi dia tambah, cikgu tambah lah. Okay, 60 tambah 80. Jadi kamu akan dapat 140 cm. Itu strategi cikgu. Okay, untuk dapatkan dalam sentimeter. Jadi cikgu tukar 100 cm ke meter. Jadi cikgu bahagi 100, 1, 2. Jadi cikgu akan dapat 1.4 meter. Okay, atau kamu punya strategi mungkin kamu nak buat dalam dalam meter. Jadi di sini okay,
80, 0.8 meter, 60, 0.6 meter. Jadi, cikgu akan dapat 1.4 meter. Okey. Ada dua cara lah, sama ada mesti jawapan akhir dalam meter sebab dia nak dalam meter. Jadi, satu markah, satu markah, satu markah. Ni pun, okey. Terus dapat 2 markah sebab tukar jalan kerja. Jalan unit. Okey, tukar unit dua-dua ni. Jadi, 3 markah. Okey, tukar unit meter. Kat sini dah 2 markah. Sekejap, cikgu tulis. Okey. 60 cm, 0.6 meter. Okey, ini satu markah lah. Okey. Itu antara dua jalan kerja yang kamu boleh gunakan dan pastikan jawapan dalam meter. Itu bermaksud kita semak. Jadi yang soalan kedua sama juga, faham, buat strategi, laksana dan semak. Jadi kita faham soalan dulu. Jarak dari rumah Kumar ke kedai adalah 2/3 daripada taman permainan ke sekolah. Taman permainan sekolah 2/3. 2/3 bermaksud 2/3 daripada, bermaksud darab. Jadi 2/3 darab 2.46. Okey, di sini kita darab. Okey, boleh tak cikgu highlight? Kita darab, tak boleh. Kita darab dulu. Dan kita bahagi kemudian. Okey, cikgu buat macam ni lah. Kita darab. Okey, lepas tu kita bahagi. Okey, darab dulu. 2.46 darab 2. Okey, 6 darab 2, 12. 4 darab 2, 8 tambah 1, 9. 4. Okey, 4.92 bahagi 3. 1, 3, 6, 1, 4. Okey, jadi di sini 1 kamu akan dapat 1.64 kilometer. Okey, hitung jumlah jarak dalam kilometer Kumar berpulang-alik dari rumahnya ke sekolah dalam masa hari. Jadi rumah ke sekolah berapa kilometer? Kita ada rumah Kumar ke kedai 1.64. Jadi sekolah, rumah Kumar ke sekolah kita kena tambah semua ni. 1.64 tambah 3.915 tambah 2.46. Ini untuk satu hari. Jadi satu hari perjalanan dia sama dengan 1.64 tambah 3.915 tambah 2.46. Kita tambah. Okey, 5, 11, 20, 8. Okey. Ini adalah untuk satu hari perjalanan. Jadi kalau 5 hari perjalanan, ni 8.015 ni kilometer dalam kilometer darab 5. Jadi 5 darab 5, 25. 1 darab 5, 5 tambah 27, 40.75 kilometer. Jadi kita semak balik. Adakah jalan kerja kita dalam kilometer? Ya. Jadi kamu akan dapat, okey, jawapan dalam kilometer, jalan kerja semua 3 markah. Okey, jawapan akhir 1 markah, 2 jalan kerja 1 markah. Jadi 3 markah. Okey, jumpa lagi minggu depan.